إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang menciptakan kamu, dan ketahui olehmu bahawa sesungguhnya kamu kepadanya akan kembali. Maka patutlah bagi kamu jadikanlah daripada golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sesungguhnya hidup seorang hamba tidak akan baik dan hatinya tidak akan tenang, juga dadanya tidak akan lapang selagi mana ia tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan segala perkara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagikan rezeki-rezeki kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dah juga menetapkan bagi setiap makhluknya adanya ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selepas daripada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Suratul Qamar ayat 49. Maksudnya sesungguhnya tiap-tiap suatu khalaqnahu, kami ciptakannya, biqadar, dengan ada takdir. Khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu yang kami cipta ada takdir. Lama mananya, tipuh umurnya, besar, halus, kecil, panjang, panak, putih, hitam, semua ada dah dicatat di Lauh Mahfuz. Berapa butikkah yang turun daripada air hujan, dan yang akhir sekali besar mana air hujan itu, semua dah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar, dan kami telah menurunkan daripada langit ma'an, akan air, biqadar, dengan takdir daripada kami. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh, dan tidak ada suatu perkara yang di sisi kami ada gedungnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkannya
kecuali dengan qadar yang tertentu. Maka beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala daripada satu rukun iman yang 6, yang mana Nabi SAW pada suatu hari berserta sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, maka kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah di dalam hadis yang masyhur dengan kata hadis Jibril, "Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab." Tatkala telah datang kepada kami, ke atas kami, kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, shadidu bayadis thiyab wa shadidu sawadil asy-sya'r, dan juga sangat hitamnya rambutnya. La ya'rifuhu minna ahad, di kalangan kami orang Madinah tidak mengenalkannya. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada baginya kesan perjalanan jauh yang kami nak kata dia orang musafir dari negeri lain. Dan juga dia bukan orang Madinah kerana kami tak kenal dia. Itu ialah gambar seorang lelaki yang datang berjumpa Nabi. Sehingga apabila sampai dia kepada Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, maka dia perapat kepala lutut dia kepada kepala lutut Nabi, sambil dia letak tangannya di atas pahanya sambil dia berkata, "Ya Muhammadu." Panggilan yang tak patut bagi kita seorang Islam memanggil Nabi dengan lafaznya "Hei Muhammad", kerana itu ialah lafaz panggilan orang yang tak beradab. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan sama sekali kamu panggilkan Nabi, kamu menjadikan suruhan kepada Nabi seperti mana suruhan kamu sesama kamu. "Hei Yusuf", "Hei Abdullah", itu tak beradab terhadap Nabi. Tetapi seorang ini mengguna lafaz ini, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam", "Hei Muhammad, bagi tahu kepadaku tentang Islam." Maka Nabi cerita kepadanya rukun Islam 5. Kemudian dia jawab, "Sadaqta", benarnya Muhammad yang menjawab rukun Islam 5 perkara itu. Maka berkata Umar, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami pelik dia ni, kerana dia tanya, kemudian dia yang kata telah benar Muhammad di dalam perkataan kamu. Kemudian dia selalu menanya soalan yang kedua, "Akhbirni anil iman", bagi tahu kepadaku hai Muhammad tentang iman. Mal iman, apakah iman? Maka Nabi SAW berkata, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Maka Nabi jawab bahawa kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam arti kata engkau membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah yang satu pada kerja buatnya. Tauhidul af'al ialah mensatukan Allah pada penciptaan Allah, pada pentadbiran Allah, pada memiliki Allah Subhanahu wa taala akan makhluknya. Dan yang kedua, beriman dia di dalamnya ialah kita mentauhidkan kepada Allah di segi kerja buat kita, ibadat kita demi hanya sanya kerana Allah. Dan yang ketiga, Tuhan yang mencipta kita, yang mentadbirkan kita, yang memberi rezeki kita, yang memilikkan kita, yang kita semata-mata sahaja kepadanya kita ibadat. Tuhan itu mempunyai nama-nama yang maha elok dan sifat yang maha tinggi dan cuci daripada segala keaiban dan kekurangan Subhanahu wa ta'ala. Itu ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah, juga rasul-rasulnya dan hari kiamat. Dan Nabi ulang balik kelimah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman dengan takdir Allah sama ada baik dan jahat. Di dalam kelimah beriman kepada malaikat, kepada rasul,
kepada kitab-kitab dan kepada hari kiamat tidak diulangkan lafaz wa tu'min, dan hendaklah kamu beriman. Cukup dengan waw ataf. Apakah maknanya? Berkata ulama kita rahmatullahi taala alaihim, bahawa beriman kepada takdir Allah sangat payah, yang nak keluar daripada hati seorang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah diulangkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan berimanlah kamu dengan takdir Allah sama ada baik dan jahat. Maka apakah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada takdir Allah yang bermaknanya bahawa kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala dah mengetahuikan takdir segala perkara, dan ia Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara itu di Lauh Mahfuz. Dan juga apabila Allah Subhanahu wa taala kehendak mengadakannya, maka Allah mengadakan perkara itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang satu sahaja yang mengetahui apa yang dicatat di Lauh Mahfuz itu. Maka beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pergelincir di antara umat Islam semenjak daripada akhir-akhir sahabat radhiyallahu taala anhum. Masa ketika Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, satu hari datang orang dari Iraq menuju kepada Makkah Al-Mukarramah dan menuju kepada Madinatul Munawwarah selepas daripada mengerjakan haji. Selalu ia berjumpa dengan ulama masa itu daripada golongan ulama sahabat, ialah Abdullah ibnu Umar, sambil ia berkata, wahai sahabat radhiyallahu taala anhum, wahai sahabat Rasulullah, telah timur di kampung kami mereka yang berkata bahawa segala perkara itu berlaku dengan saja-saja berlaku, tidak ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, saja berlaku dengan sengaja gitu je. Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, bagi tahulah kepada mereka itu, sesungguhnya aku Abdullah ibnu Umar menjauh diriku daripada mereka itu. Sambil berkata sahabat Nabi, "Lau kana li ahadihim mislu Uhudin zahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Summa istadalla radhiyallahu ta'ala anhu wa arda biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Apakah maksudnya? Apabila orang itu kata kepada Abdullah ibn Umar, wahai sahabat Rasulullah, telah timbul satu kumpulan di kampung kami, di negeri kami, manusia yang tidak mengaku bahawa segala perkara yang berlaku di dalam alam ini dah ditakdir oleh Allah. Maka Abdullah ibn Umar bagi tahu, layaklah pada mereka tu, aku jauh diri daripada mereka. Sambil Abdullah ibn Umar kata, kalau bagi mereka itu ada emas sebanyak bukit Uhud, kerata puat nan mi tong je tau kat pukau Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian mereka tu infak pada jalan Tuhan, derma ke jalan Tuhan, semua mah yang sama besar dengan bukit Uhud. Jawab Abdullah bin Umar, ma qabilahu Allah minhu, tidak sama sekali Allah terima daripada mereka sedekah itu. Sebab apa? Sehingga mereka beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjuk bahawa apabila seorang orang yang tidak beriman dengan qadar Allah, maka segala infak dia, amalan soleh dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bagi tahu kepada fulan itu, kelik gayaklah pada mereka, sesungguhnya aku jauh diri daripada mereka. Itu menunjuk bahawa takdir Allah Subhanahu wa taala daripada rukun iman yang 6 perkara. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita seorang Islam yang beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, supaya tak geleceh, tak salah di dalam beriman dengan takdir Allah,
yang mana di dalam bab takdir Allah dah gelecir fuq qadariyah, yang mereka tidak beriman dengan takdir Allah. Mereka kata segala perkara berlaku dengan sebab dia sendiri yang buat, dia sendiri yang cipta dan mengadakan. Tidak ada campur aduk dengan kehendak Allah. Dan satu kumpulan lagi kata sesungguhnya manusia seperti bulu burung yang diterbang ikut angin pupuk di udara. Manusia tidak ada suatu iradat kehendak, tidak boleh suatu buat satu-satu perkara, malaikat semua tu dah takdir oleh Allah. Kalau na'udzubillah, kalau dia zina pun dia kata takdir Tuhan. Maka mereka tu yang dinamakan kata Jabariyah. Maka dua golongan ni dah keluar daripada jalan yang betul, beriman dengan takdir Allah. Maka supaya kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengan takdir Allah dengan betul, maka ulama kita kata bagi beriman dengan takdir ada 4 peringkat, ada 4 maratib. Satu ialah kita kena mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala ada padanya ilmu azali, ilmu yang azal lagi akan perkara yang perkara itu belum lagi dijadi, dan perkara itu kalau jadi akan jadi dengan rupa yang mana. Semua dah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara alimun, sangat mengetahui. Itu ialah dalil yang menunjuk bahawa ilmu Allah yang azali. Dan yang kedua, martabat yang kedua bagi takdir Allah ialah beriman kita bahawa Allah dah catat segala perkara di Lauh Mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah dah catat segala perkara di Lauh Mahfuz, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat sucinya Al-Quranul Karim yang berbunyi ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Suratul Hadid ayat 22. Dan tidak ma asaba min musibatin, tidak tipa satu musibah fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kamu, kecuali perkara itu, musibah itu dah dicatat di Lauh Mahfuz qabli an nabra'aha, sebelum dari kami nak ciptakannya. Dan Nabi SAW bersabda di dalam suatu hadis, innallaha kataba maqadira kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan segala takdir perkara-perkara. Maka bilakah masa catatan ini? Bersabda Nabi SAW, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum lagi Allah nak ciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun belum pada nak jadi langit bumi, Allah dah catat perkara itu di Lauh Mahfuz. Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, sesungguhnya awal perkara yang Allah menciptakan ialah qalam. Faqala lahu uktub, maka kata Allah kepada qalam, uktub, tulis wahai qalam. Maka qalam itu berkata, Rabbi wa madza aktub, Tuhan aku, apakah aku nak tanda, apakah aku nak catat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saa'ah, rawahu Muslim. Tuliskanlah segala takdir perkara yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Fajara fi tilkas saa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka dicatatlah segala perkara yang akan berlaku sehingga sampai kepada hari kiamat. Itu ialah menunjuk bahawa segala perkara dah dicatat di Lauh Mahfuz dan tidak diketahui la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sedekat-dekat malaikat kepada Allah tidak boleh tahu akan perkara yang dicatat di Lauh Mahfuz, apatah lagi rasul-rasul yang diutus kepada manusia. Dan yang ketiga, pangkat maratib bagi kita beriman dengan takdir Allah ialah iradatuhu subhanahu wa masyiatuh, ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya nak mengadakan suatu perkara.
Tidak berlaku sesuatu perkara di dalam alam ini kecuali berlaku daripada iradat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kerana itu iradat kauniyah, iradat pesen kun jadilah benda itu. Sama ada iradat kerana Allah seperti iradat syariah yang beragama, yang sangkut paut dengan agama. Maka perkara itu akan berlaku melalui iradat Allah Subhanahu wa taala. Juga peringkat yang keempat di dalam beriman kita kepada takdir Allah ialah khalquhu wa ijaduh. Allah mengadakan, menciptakan perkara itu. Itu ialah martabat-martabat peringkat-peringkat beriman kita kepada takdir Allah. Apabila kita beriman dengan cara ini, dengan empat tuku ini, insya-Allah kawah kita tak akan tumpah tubik makan di dalamnya. Makna kata iman kita tak akan gelecah di dalam beriman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila beriman seorang dengan takdir Allah, maka hati dia akan tenang. Tidak ada keluh kesah apabila tipa kepada dia akan bala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Surah At-Taghabun. Tidak tipa suatu musibah malaikat dengan izinin Allah. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan pimpinnya kepada jalan yang lurus. Qala Alqamah rahimahullahu ta'ala. Maka berkata seorang tabi'in tentang tafsir ayat ini, huwa ar-rajulul ladzi tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Ayat yang kata wa man yu'min billahi yahdi qalbah itu, mereka yang beriman dengan Allah, Allah akan pimpin hati mereka. Ialah seorang lelaki apabila ditimpakan bala kepadanya, maka dia beriman dan dia redha dan dia serah perkara itu kepada Allah. Dan juga beriman kepada qada-qadar Allah akan memberi kepada kita keberanian hati kita untuk nak menegakkan kebenaran di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasuhkan seorang sahabat yang belum lagi baligh. Ialah sepupunya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Berkatanya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, wahai budak, inni uallimuka kalimat." Aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Cancason kun oi dek ơi, ไม่กี่คำ ไม่กี่ประโยค คุณสามารถท่องจำได้ Macam mana kita orang yang besar-besar, orang yang dah warah, dah tua, tak bolehkah kita nak ingat pesanan Nabi, wasiat Nabi kepada budak yang haluh tentang beriman dengan qada qadar Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Apakah makna? Wa'lam, Nabi kata, dan tahu olehmu, mengetahui olehmu sebagai ilmu yakin, annal ummah, jikalau semua manusia berhimpun untuk memberi faedah kepada seorang kamu, akan memberi faedah kepada kamu, tak percaca tamut timiในโลกนี้วันนี้รวมตัวกันเพื่อจะให้ประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง แน่นอนสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งนั้นได้ถูกจารึกไว้ในโลกmahfuz เรียบร้อยแล้ว Kalau perkara itu tidak dicatat oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz, sama sekali mereka tak akan boleh beri manfaat kepada kamu. Dan Nabi kata sebagai perkara yang kedua, wa'lam juga, Nabi tahu juga, wahai budak, annal ummah law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sesungguhnya kalau umat semua berhimpun untuk memudaratkan kamu, tak akan boleh mudaratkan kamu malaikat perkara yang Allah dah catat di dalam Lauh Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau catatan Lauh Mahfuz dah akak dan dakwah yang tulis dah kering, terimalah apa yang ada di dalam
takdir Allah, maka kita akan dapat kemanisan iman. Berkata Ubadah ibn Samit kepada anaknya, "Ya bunai, innaka lan tajida ta'mal iman." Sesungguhnya kamu tak akan rasa kemanisan iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sehingga mung tahu mung tak akan dapat rasa manis iman sehingga kamu tahu bahawa tiap-tiap perkara yang baik yang Allah ditanda bagimu atau perkara yang jahat yang Allah tanda di atas kamu tak akan berlaku kepada kamu, malaikat perkara itu dah dicatat di Lauh Mahfuz. Itu ialah perkataan daripada As-Sadiqul Masduq yang benar lagi dibenarkan oleh hamba Allah atas perkataannya, kerana ia tidak berkata malaikat wahyu daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan tidak ia berkata daripada hawa nafsu ia sendiri, kecuali perkara yang dikata itu ialah daripada wahyu Allah yang diwahyu kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور. اللهم اغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور. اللهم اغفر لي ذنوبي إنك أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, pada saat yang barakah ini kami tak supaya Engkau ampunkan dosa kami, dan ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, dan ampunlah dosa mertua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa daripada tok nenek moyang kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru kami dan sekalian umat Islam lelaki dan perempuan sama ada hidup dan telah meninggal dunia. Allahumma innaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan orang-orang Islam, wa azillah syirka wal musyrikin. Ya Allah, hinakanlah syirik dan orang-orang yang syirik, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, binasakanlah seteru Engkau dan seteru agama Engkau. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin al-muwahhidin. Ya Allah, jadikanlah kami di dalam golongan orang yang beriman dan bertauhid kepada Engkau. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang dhaif, yang mereka ditimpakan kesusahan sama ada jismani mereka dan rohani mereka. Maka di mana-mana tempat yang mereka berada, mereka ialah hamba Engkau ya Allah. Mereka ialah saudara kami ya Allah. Maka Engkau tolonglah mereka. Jadikanlah ya Allah bagi mereka sebagai Tuhan yang kasihan belas kepada mereka dan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.